السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى الإمام حجة الإسلام أبو حميد بن محمد بن أحمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى عليه وأرضه، والشيخ أحمد فحمي بن زمزم رحمه الله تعالى عليه وأرضه، والفضل تنغو هدي السيدي نور حفظ الله تعالى عليه، والفضيلة الأستاذ شكرنا الصحا حفظ الله تعالى عليه. شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والحادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وصحبه حقا قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, dimuliakan sahibul fadilah Ihda, Tuan Imam, Tuan Bilal serta seluruh saf kepimpinan masjid yang saya hormati lagi saya sanjungi para alim ulama, para asatizah, ustaz wa ustazah. Mulah ditegur kepada hamba yang fakir lagi daif dalam bid'ah ilmu ini, jika ada salah dan silapnya dengan apa yang dikongsi serta disampaikan, mudah-mudahan kita semua yang mari pada pagi ini, yang berhimpun dalam majlis yang barakah ini, Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita di dunia wal akhirah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan utamanya, kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana datang kita pada pagi ini di atas pilihan dan kasih Allah Ta'ala kepada diri kita. Semua yang mari pada pagi ini, yang duduk dalam majlis yang barakah seperti ini, yang berada di rumah yang mulia seperti ini, kita mari bukan sebab kita ada kenderaan. Kita mari bukan sebab kita ada kereta, bukan sebab kita ada motor. Kita mari juga bukan sebab kita ada 12 kaki. Kita mari bukan sebab diri kita ni sihat tubuh badan. Kalau nak kira berapa ramai manusia yang Allah beri dia kenderaan tapi masjid pun tak pernah sampai. Berapa ramai manusia yang Allah Ta'ala bagi 12 kaki yang elok lagi sempurna, boleh berjalan dengan elok, tetapi surau masjid tak pernah mari. Kalau nak kira sihat, yang mari pagi ni bukan semua sihat belakang. Ada yang sakit, macam-macam penyakit duk ada.
Sebab tu kata ulama, kita boleh mari pada pagi ini, mari ke rumah Allah, mari untuk duduk dalam majlis yang barakah, majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini, semuanya daripada sifat kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tak pilih, Allah Ta'ala tak kasih, pakat tak duduklah kita pagi ni. Bukti dia cukup mudah, kita tengok. Nak sebut bagi untuk duduk dalam majlis ni pun Allah Ta'ala pilih. Bukan sahaja Allah Ta'ala pilih dalam ramai-ramai umat Islam di tempat kita, kampung kita, bandar kita, untuk mari solat subuh berjemaah. Kadang-kadang Allah pilih dia untuk mari solat subuh berjemaah, tapi Allah Ta'ala tak pilih dia untuk duduk dalam majlis yang barakah seperti ini. Lepas semayang, terus dia cabut balik. Maka dalam golongan yang Allah Ta'ala dah pilih untuk dia mari ke masjid pun masih lagi Allah Ta'ala tapih. Siapa sahaja yang Allah Ta'ala pilih dia juga untuk duduk dan berada di taman-taman syurga. Sebab tu tuan-tuan, satu nikmat yang Allah Ta'ala beri waktu kita hidup atas dunia ni apa dia? Yang kita kena banyak bersyukur kepada Allah bila Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam taman-taman syurga dia. Kita semua pakat nak masuk syurga, hari-hari kita minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta Allah Ta'ala redha ke kita, kita minta Allah beri syurga ke kita. Hari-hari manusia ni tak habis-habis minta syurga. Tapi berapa kerat sangat hak nak duduk dalam taman-taman syurga. Kata guru kami, siapa yang nak masuk ke dalam syurga, wajib dia waktu hidup atas dunia mesti kena banyak duduk di taman-taman syurga. Tak usah duk berangan, tak usah duk mimpi nak masuk syurga kalau atas dunia tak pernah duduk taman syurga. Sebab tu di antara nikmat hak kita kena bersyukur pagi ni, nikmat Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam taman-taman syurga. Sebab tu tuan-tuan, kan semua orang boleh duduk, bukan semua orang boleh mari, bukan semua orang boleh datang. Bila kita Allah pilih dalam ramai-ramai orang Islam dalam kampung kita, tempat kita, karya kita, Allah pilih kita untuk mari salat jemaah, mari untuk dengar kuliah, mari untuk mengaji, menuntut ilmu, duduk dalam taman syurga. Satu kalimat yang kita kena lazim duk sebut kat lidah kita lah ni, itulah ucapkanlah Alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap pagi mangkit sahaja kita daripada tidur, kita kena mindset kita, fikiran kita mesti kosong daripada dunia, melainkan hanya Allah Ta'ala semata. Jangan kita mangkit tidur semata-mata nak pergi kerja, semata-mata nak pergi sekolah, semata-mata nak pergi meniaga, semata-mata nak makan, nak tidur balik. Tak. Sebab tu kata Nabi SAW, siapa yang memulakan pagi dia, dia mangkit tidur, tidaklah Allah berada di hatinya. Maksud sini, siapa hak mangkit tidur, bukan mangkit dan jaga dia untuk ingat Allah dulu. Untuk mangkit tidur tu ingat nak sembahyang subuh dulu. Sebelum nak pergi kerja, nak semayang dulu. Sebelum nak pergi sekolah, nak semayang dulu. Sebelum nak pergi meniaga, nak semayang dulu. Dia mangkit tidur bukanlah niat yang pertama dan utama dia untuk mencari dunia, tetapi Allah dulu. Ini kata niat ni. Tapi siapa yang bukan Allah dulu, niat yang pertama dan utama dalam hati dia, setiap kali dia mangkit tidur setiap pagi, maka Allah Ta'ala akan beri dia 4 penyakit. Ini Nabi sebutlah hadis. Mafhum Nabi kata apa? Di antara penyakit yang Allah beri kepada manusia yang mangkit tidur tak semayang subuh, mangkit tidur tak ingat Allah, Allah tidak berada dalam hati dia, Allah bukanlah keutamaannya, Allah bukanlah prioriti dia. Satu benda yang utama dan pertama yang diletak pada tiap-tiap pagi, dia nak tunai dulu kewajipan dia sebagai hamba kepada Allah. Maka Allah bagi dia 4 penyakit, kata Nabi. Di antara penyakit Allah beri kepada dia, penyakit kebingungan. Kebingungan.
Bahasa kita penyakit bengong. Bahasa pasaknya penyakit bengong. Bahasanya kebingungan. Bingung tuan-tuan. Mangkit tidur bingung. Apa pun tak boleh fikir. Dia mangkit tidur macam manusia tak ada matlamat. Dia mangkit tidur dia macam manusia yang hidup tak ada tujuan. Dia bingung dengan hidup dia lah, dengan family dia, dengan harta benda dia, dengan kerja dia. Jadi stres. Macam-macam masalah duk mari kat dia, dia duk kena fikir, duk kena timpa atas dia. Dia tak boleh apa-apa. Dia tak boleh selesai. Dia tak nampak jalan keluar. Punca dia kerana awal mangkit dia tidur, berpagi-pagi dia bukan untuk ingat Allah dulu. Sebab tu kita mangkit saja pada tidur. Nabi ajak kita baca doa. Apa doa mangkit tidur? Nabi kata baca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi ajak kita mangkit tidur, puji Allah dulu. Mangkit tidur, ingat Allah dulu. Sebelum hang nak ingat bini hang masak apa pagi ni, hang nak pergi kerja pukul berapa, hang nak makan apa, anak-anak hang sekolah nak hantar pukul berapa, ingat Allah dulu. Puji Allah dulu. Sebelum nak puji bini kita, nak puji anak-anak kita, puji Allah dulu. Terima kasih dulu dengan Allah. Tuan-tuan boleh mangkit tidur tu pun besar rahmat dah. Berapa ramai manusia tidur tak mangkit dah. Ada tuan-tuan malam tadi dia tidur, itulah tidur paling lah dah. Solat isyak itulah solat terakhir dah. Ibadat terakhir dah. Dia tidur malam tadi tak mangkit dah pagi ni. Ramai tak? Ramai. Kita tidur malam tadi, pagi ni boleh mangkit lagi. Maka sebab tu Nabi kata apa? Terima kasihlah dengan Allah. Kerana Allah yang menghidupkan kita selepas mati yang seketika maupun sementara. Tidur ni tuan-tuan mati sementara. Hilang. Mati sementara. Sebab tu kata ramai manusia mati lantiak. Dia mati sementara. Ada yang dia ni kalau ikut tidur ni mati sementara. Tapi kena pada manusia, kena waktu ajar dah. Bukan mati sementara dah. Mati selama-lamanya. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat hadirin wa hadirat. Pertama saya nak ajak ayah ibu semua pagi ni, apa benda nak buat dulu? Tajdid dunia. Baharukan niat kita. Kita hidup untuk siapa? Kita kerja untuk siapa? Kerana siapa? Niatlah semuanya kerana Allah. Seperti mana kita berjanji dengan Allah Ta'ala. Tadi kita semayang subuh. Kita bacalah doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadatku, hidup aku. Maksud hidup aku, apa benda pun kita buat waktu umur kita ni, usia kita ni, kerja buat kita, tingkah laku kita, semuanya kerana Allah. Lillahi rabbil alamin. Kita pergi kerja bukan semata-mata nak himpun harta benda dunia dah. Kita pergi kerja sebab nak tunai tanggungjawab yang Allah perintah ke kita. Kita ada anak bini nak sarak, ada anak bini nak tanggung, tu kewajipan kita sebagai seorang suami. Kita pergi kerja bukan nak cari duit tapi nak cari pahala. Pergi kerja tu niat kerana Allah. Ya Allah, aku pergi kerja ni bukan nak cari duit. Niat pertama dan utama kita kerana nak tunai kewajipan yang engkau perintahkan terhadap aku sebagai seorang suami, terhadap isteri aku sebagai seorang ayah, terhadap anak-anak aku. Maka tuan-tuan kata ulama, siapa yang dia niat nak pergi kerja ni kerana Allah, lagu ni niat dia pergi kerja tu jadi ibadat. Kerjalah apa pun asalkan halal jadi ibadat. Bukan sahaja dia dapat untung dunia, duit dunia dapat, pahala akhirat pun dia dapat. Sebab apa? Sebab dia kerja tu kerana Allah. Bukan kerja nak himpun harta benda dunia. Bukan kerja sebab nak kaya. Bukan kerja sebab nak rebut jawatan. Tak. Dia kerja kerana Allah. Dia pergi kait sawit, dia naik motor. Setiap pusingan tayar motor dia, malaikat kira pahala. Setiap langkah kaki dia, malaikat kira pahala. Berapa jam dia duduk dekat pejabat, berapa lama dia duduk dalam kebun, dia niat pergi kerja tu kerana Allah. Setiap saat kata ulama tidak dikurangkan pahala walaupun sedikit untuk dia.
Ini bila kita hidup kerana Allah. Sebab tu kita kena pakat peringat pagi-pagi ni kita ada matlamat. Hidup kita bukan nak seronok. Hidup kita bukan suka-suka Allah Ta'ala bagi jadi. Ada matlamat dia. Ada tujuan dia. Apa tujuan kita hidup atas dunia? Allah sebut dalam surah Az-Zariyat. Allah kata apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada aku. Jadi matlamat dan tujuan kita hidup atas dunia ni ibadah. Maka kehidupan yang sebenar bagi mereka yang benar-benar menyembah Allah, kehidupan mereka semuanya ibadah. Batu kata ulama, kehidupan orang beriman ialah kehidupan yang cukup elok, cukup cantik. Kerana setiap saat yang berlalu dalam hidup orang beriman, jika dia menjaga niat dia, hati dia, niat hidup kerana Allah, apa buat pun kerana Allah, maka tidak dikurangkan pahala bagi dirinya walaupun sedikit. Setiap umur dia yang berlalu, setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun, setiap usia dia, semua dijadikan pahala di sisi Allah. Beruntung tak kita? Beruntung. Kita orang beriman ni beruntung pasal Allah bagi kat kita. Orang kafir tak dapat. Orang beriman cukup untung dia. Pasal apa? Hidup dia tu ibadah. Cuma lah ni manusia dia tak jaga niat dia. Bila dia hidup sebab nak himpun harta benda dunia, dia hidup sebab nak kumpul jawatan, nak rebut pujian manusia, dia hidup kerana makhluk. Dia hidup selain kerana Allah Ta'ala. Maka waktu itulah yang menjadikan hidup dia caca marba. Selaru habis. Hidup dia tidak menepati tujuan dan matlamat asal Allah jadikan dia. Tuan-tuan, bahaya ada orang yang hidup tanpa tujuan, cukup bahaya. Bahaya ada orang yang hidup melupakan matlamat Allah jadikan dia atas dunia ni, cukup bahaya. Kerana dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan bahawa wa inna mra'an zahabat sa'atum min umrih fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula alaihi hasratuh. Siapa yang guna pakai umur ataupun usia yang Allah beri kepada dia, tak sah kata 1 jam. Nabi tak kata 1 minit, Nabi kata 1 saat je. Kita guna pakai umur yang Allah bagi kat kita ni bukan untuk tujuan Allah bagi jadi kita. Yakni bukan untuk ibadah pada Allah. Kita tak jadikan kehidupan kita ni setiap saat yang berlalu dalam hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Kata Nabi, antatula alaihi hasratuh. Panjang penyesalannya besok kat hari akhirat. Menyesal tuan-tuan. Balik jumpa Allah kat mahsyar besok, menyesal kita. Nak jawab apa dengan Allah? Allah kata, aku bagi kan umur kau hidup 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Alasan apa hang tak baca Quran? Satu hari, satu ayat pun hang susah nak baca. Susah kata nak baca, buka pun tak. Nak jawab apa dengan Allah? Allah kata, umur aku bagi kalian 55 tahun, 63 tahun, 72 tahun. Hang hidup atas dunia masjid, hang tak pernah mari. Hang buat apa? Hang sibuk buat apa? Hang guna kaki yang aku bagi ni untuk apa? Tak pernah mari masjid. Nak jawab apa dengan Allah? Allah tanya tuan-tuan. Allah tak tanya 1 minit kita, Allah tanya 1 saat. Setiap saat. Ni setiap saat hak duk lalu dengan kita ni, setiap duk pusing kipas, setiap duk pusing jam jauh sedetik demi sedetik, semuanya bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab tu Tok Guru saya kata apa? Hampa nak buat apa atas dunia ni buat. Nak buat apa atas dunia ni buat. Cuma satu, sediakan jawapan untuk hampa jawab dengan Allah Ta'ala besok. Kalau tak ada jawapan, jaga-jaga. Takut jadi nyesal ni.
Tuan-tuan, bab tu tuan-tuan, jangan bazirkan umur dan usia kita ni untuk buat benda hak tak ada faedah. Jadikan seluruh kehidupan kita untuk ibadah. Lagu mana ustaz nak jadikan seluruh kehidupan kita jadi ibadah? Niatlah hidup kita itu kerana Allah. Sebab tu sahabat pagi tadi saya ajak tuan-tuan, benda pertama nak kena buat pagi ni tajdid dunia. Baharukan niat kita. Kita hidup kerana siapa? Hidup untuk apa? Hidup atas dasar apa? Niat kita hidup kerana Allah. InsyaAllah pagi ni sampailah kita tidak balik sagi malam, semuanya dijadikan ibadah di sisi Allah. Tak jadi dosa, tuan-tuan. Boleh pahala kat kita. Sebab tu kita hidup jangan lupa matlamat. Jangan lupa tujuan Allah Ta'ala jadikan kita. Kerana kita takut jadi golongan hak menyesal. Tak usah kata kat mahsyar, masuk dalam kubur pun menyesal dah. Masuk dalam kubur menyesal dah. Bila mati tuan-tuan, orang kambuh kita duduk dalam kubur ni, apakah permintaan ahli kubur kepada Allah saat mereka masuk sahaja dalam kubur? Ni permintaan ahli kubur yang celaka. Dia minta apa ke Allah? Qala Rabbirji'un. Ya Allah, balikkan aku atas dunia. Baru masuk tadi, minta balik dah atas dunia. Allah kata nak buat apa balik atas dunia? Dia jawab dengan Allah, la'alli a'malu salihan fima tarak. Aku nak buat amal soleh ya Allah. Dulu waktu hidup aku tak sempat nak buat. Aku sibuk dengan kerja aku. Pagi, petang, siang, malam, perah, ingat, banting tulang, cari duit. Cari dunia ni sampai tak ada masa nak pergi masjid. Tak ada masa nak main jemaah. Tak ada masa nak baca Quran. Tak ada masa nak zikir. Tak ada masa nak mangkit tahajud. Tak ada masa. Nak buat taat kamu ni ya Allah, tak ada masa. Kerana aku guna pakai seluruh waktu aku, usia aku, umur aku untuk dunia. Kan tuan? Minta nak buat ibadat, pasal atas dunia tak sempat nak buat. Allah jawab apa kat mereka? Kalla. Tak. Tidak sama sekali kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Melainkan apa hang minta tu, cakap je lah, tapi dapat tak pun. Siapa yang boleh mangkit balik lepas dia mati? Hidup ni tuan-tuan sekali ya. Tu kata ulama, hidup atas dunia ni adamul hayah liman kana hayah. Sekali ya. Siapa yang dah merasakan sekali kehidupan di atas dunia, dia takkan merasa buat kedua kalinya. Sekali ya. Allah bagi peluang kat kita atas dunia untuk buat ibadat ni sekali ya. Kalau dah mati, jangan mimpi nak bangkit balik. Jangan mimpi boleh hidup balik. Jangan lah. Lan tarji'al ayyamul lati madah. Yang lalu tak dapat diulang kembali. Yang dah mati tak mungkin hidup semula. Tak boleh dah tuan-tuan. Bila dah mati tak gaduh dah nak mari masjid. Orang mati tak main semayang jemaah dah. Orang mati tak baca Quran dah. Orang mati tak mangkit tahajud dah. Orang mati tak buat ibadat dah. Hak buat ibadat ni semua orang hidup. Sebab tu jangan mati sebelum mati. Apa maksud jangan mati sebelum mati? Mati kita sebelum mati bila kita matikan ibadah dalam hidup kita. Kalau kita guna pakai umur ya Allah bagi kat kita seluruh waktu, masa, peluang dan ruang ya Allah bagi kat kita semua untuk dunia, bukan untuk ibadah, kita dah mati sebelum pun mati. Kerana perbuatan kita tu seolah-olah seorang yang sudah pun mati. Kerana orang mati dia tak semayang. Orang mati dia tak baca Quran. Orang mati dia tak buat ibadat. Orang mati dia tak mari masjid. Orang mati. Jadi kalau kita waktu hidup atas dunia tak mari masjid, mati dah tu. Bukan mati nyawa, tapi mati hati. Ini yang kita takut. Kita takut kalau kita lupa buat ibadat, kita lupa matlamat maupun tujuan Allah bagi jadikan kita atas dunia ni, menyebabkan mati hati kita. Apa tanda hati seseorang itu mati?
tanda yang kita dapat tengok pada orang tu, jika hatinya mati, dirinya jauh dengan masjid. Dirinya jauh dengan ibadah. Bukan sekadar jauh, bahkan berat untuk buat ibadah. Berat nak semayang, berat nak baca Quran, berat nak mengaji, berat nak mari masjid, berat nak berzikir, berat belaka. Bak kata ibadat cukup berat. Bak kata nak seronok dunia cukup layan, cukup lazat. Pantang dengar kata nak pergi jalan, dia nombor satu dulu. Pantang nak dengar kata nak seronok, dia nombor satu dulu. Hak kata kalau tengok drama pukul 7, 6.30 dia duduk depan TV dah. Mau kata tengok bola pukul 2, 1.30 pagi dia jaga dah. Untuk dunia semua boleh. Untuk ibadat berat sungguh lah. Dia boleh mangkit 2-3 pagi sebab nak tengok bola. Tapi 2-3 pagi tak boleh mangkit nak munajat kepada Allah Ta'ala. Dia boleh guna mata dia ni hampir kat 12 jam, 18 jam. Bahkan kadang tu 24 jam mata boleh duk tengok telefon, duk belek WhatsApp. Tapi dia tak boleh guna mata dia walaupun seminit untuk baca Quran. Dia boleh guna kaki dia pergi berjalan satu Malaysia, bahkan satu dunia dia pusing, tapi kaki dia tak pernah berjalan mari ke masjid. Dia boleh guna tangan dia buat macam-macam dengan tangan dia, tapi dia tak pernah guna tangan dia untuk tolong orang, untuk bantu orang, untuk sedekah. Orang macam ni orang yang paling celaka hidup dia, orang yang paling sia-sia umur dia. Maka bangkit besok kat mahsyar dia paling menyesal. Bukan hanya menyesal kat mahsyar, bahkan penyesalan itu dibawa daripada kubur sampai ke mahsyar. Daripada kubur tuan-tuan sampai ke mahsyar, menyesal tak habis. Menyesal tuan-tuan, teriak menangis. Allah Ta'ala cerita, orang hak menyesal merugikan kehidupan dunia dia, merugikan umur dan usia dia atas dunia, ampun pun tak buat ibadah. Allah bagi peluang kat dia untuk mari masjid, dak. Dia tak mari. Dia guna peluang untuk pergi jalan sampai Langkawi. Allah bagi peluang, lisan dia masih boleh cakap, mata boleh celak elok untuk baca Quran, dak, dia tak baca. Duk sibuk baca surat khabar, duk sibuk baca WhatsApp, mata duk tengok benda lain. Quran tak pernah tengok. Menyesal dia tuan-tuan. Penyesalan itu dibawa daripada alam kubur, alam barzah, sampai ke alam mahsyar. Bangkit dengan Allah, bangkit jumpa Allah Ta'ala besok ke mahsyar. Berdiri tegak depan Allah. Allah Ta'ala cerita keadaan mereka yang menyesal dengan kehidupan dunia mereka, kosong daripada ibadah, lalai daripada taat ke Tuhan ni, kosong. Allah cerita dalam surah As-Sajadah, hak kita Dr. Imam duk baca tiap-tiap pagi Jumaat. Apa kata Allah? Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Allah Ta'ala cerita manusia yang menyesal ni tuan-tuan atas dunia, tak buat ibadat, waktu hidup tak mari masjid, tak pergi mengaji, apa hak Allah suruh dia tak buat, apa hak Allah larang hak tu dia duk pulung buat. Balik jumpa Allah Ta'ala besok kat mahsyar, ru'usihim 'inda rabbihim, tundukkan kepala depan Allah, tak berani nak angkat tuan-tuan. Tunduk kepala. Dalam duk tertunduk kepala mereka depan Tuhan mereka, yakni Allah, lisan mereka mengungkapkan doa, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, mata kami dah tengok. Wahai Tuhan kami, mata kami dah tengok. Tengok apa tuan-tuan? Tu tengok neraka. Neraka duk menyembah manusia hak lalai atas dunia, hak duk bakar manusia hak tak taat ke Tuhan. Duk tengok azab neraka tu depan mata. La mungkin tak percaya. Ustaz-ustazah cerita, tok-tok cerita, ulama cerita, Nabi cerita kat kita pasal neraka, tak percaya pasal tak nampak. Besok kat mahsyar Allah bawa neraka ni tunjuk depan manusia. Maka waktu tu seluruh penduduk mahsyar tengok neraka tuan-tuan. Kepanasan neraka,
azab seksa neraka. Malaikat yang menghumban manusia dalam neraka diperlihatkan dengan 12 mata kita. Mata kita tengok tu. Tak ada hijab dah pada tu. Nah, bukan hanya mata dah tengok, wasami'na, telinga kami dah dengar ya Allah. Dengar apa tuan-tuan? Dengar orang menjerit dalam neraka. Terpekik, terlolong, kena seksa, kena azab, kena bakar. Macam-macam duk kena dalam neraka tu. Dengar suara manusia minta tolong, tolong. Ada manusia duk minta tolong. Tolong mak, tolong ayah, tolong ibu, tolong macam-macam. Minta tolong ni dengan macam-macam suara. Dengar ni. Apa permintaan mereka? Farji'na, kembalikan kami ya Allah atas dunia. Minta nak balik semula atas dunia. Nak buat apa tuan-tuan? Nak pergi cari jawatan lagi ke? Nak pergi cari duit ke? Nak pergi kek sawit ke? Nak pergi tarikh getah ke? Nak pulun kerja? Tak. Na'mal salihan, kami nak buat amal soleh. Inna muqinun, dah kami yakin dah. Dulu orang cerita tentang syurga, kami tak percaya. Orang cerita tentang neraka, kami pekakkan telinga. Kami buat dah. Kami tak percaya, kami tak yakin. Pasal tak nampak. Bila orang cerita tentang akhirat, otak ni duk fikir, itu semua hanyalah fata morgana semata-mata. Berpijak bukan pada bumi yang nyata. Akhir bila lepas mati, bangkit jumpa Allah, baru tahu dunia ni lah tempat yang tidak nyata. Akhirat bukan cerita, tapi kehidupan yang nyata. Dia bukan hanya cerita yang menjadi halwa telinga kita, bahkan itu kisah benar. Apa yang kita dengar tentang manusia ke akhirat benar. Manusia kena azab dalam kubur benar. Neraka tu benar, syurga tu benar. Semua kita kata. Yakin dah waktu tu. Takkan kita nak tunggu waktu tu baru nak yakin. Takkan tunggu waktu tu baru nak beramal. Dunia dah tak ada tuan-tuan. Dunia hancur dah. Waktu tu baru puluh nak bangkit ke dunia nak beramal ke? Tak sempat dah. Tak ada peluang dah. Tak ada masa dah. Lah tengah ada masa boleh mari masjid mari ya. Lah tengah masa boleh baca Quran baca. Tengah boleh buat ibadat buat lah. Takut sampai satu masa Allah tarik peluang. Bila Allah tarik peluang, jangan mimpi dah tuan-tuan nak buat ibadat. Waktu tu kita dengan ibadat dah ada jurang yang tersangat dalam. Tak ada peluang maupun ruang. Walaupun sesaat tuan-tuan, kita nak buat ibadat pada Allah dah tak ada. Maka tu tuan-tuan, jangan kita jadi manusia yang menyesal kemudian hari. Pepatah Melayu kata, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Nak nyesal tuan-tuan, nyesallah kat dunia ni. Umur kita berapa dah, balik sekali pagi, sebelum nak buat apa-apa, duduk sat kat rusi menung sat. Tengok, kenang umur kita, aku 50 tahun dah. Quran aku banyak mana dah baca. Contoh kadang-kadang setengah tu Quran pun tak mati baca lagi. Aku ni umur 70 tahun dah. Berapa kali aku pergi masjid sehari. Mayang aku ni betul dah ke? Ibadat aku ni elok dah ke? Hati aku ni bersih dah ke? Menung tuan-tuan. Muhasabah. Sebelum nak buat apa sekali tuan, balik-balik sekali fikir tu dulu. Aku ni umur berapa lama dah Allah bagi aku hidup. Ibadat tu tahu mana? Ibadat aku banyak mana dah? Ke banyak lagi maksiat? Banyak lagi dosa? Allah ampun tak dosa aku ni. Banyak dosa aku ni. Dosa dengan Allah, dosa dengan mak ayah, dosa dengan makhluk, dosa dengan sahabat andai aku, jiran tetangga aku, dosa dengan adik-beradik. Banyak dosa aku ni. Allah ampun ke belum? Fikir tuan-tuan. Nak nyesal ni, nyesal waktu hidup lah. Nyesal lepas mati, nangis hayat mata darah, tak guna lah. Lagi Nabi cerita keadaan mereka penduduk ahli masyar. Waktu dekat padang mahsyar ni tuan-tuan, di antara permintaan golongan ahli mahsyar kepada Allah Ta'ala, maka minta kepada Allah nak menangis tuan-tuan. Ahli mahsyar minta apa? Kita ni besok berhimpun dekat mahsyar, ada satu golongan manusia
yang menyesal atas dunia, mensia-siakan umur dia bukan untuk ibadah, untuk dunia semata-mata. Balikkan buat akhirat, minta ke Allah, ya Allah, boleh tak kami nak menangis? Atas dunia dulu kami nangis pun tak sempat. Nak nangis kenang dosa kami pun tak ada. Tak ada masa, tak ada waktu, air mata tak mau keluar. Pasal apa? Dalam hati duk seronok dengan dunia. Nak menangis ingat dosa, nangis ingat silap, nangis minta ampun pada Allah, tak ada. Tuan-tuan, banyak menangislah waktu hidup. Karena dengan air mata yang kita mengharapkan pengampunan Allah, air mata kita yang tumpah kerana takut pada Allah, itulah yang akan memadamkan seluah-luah api neraka Allah. Tuan-tuan, 7 lautan sekalipun airnya kalau dikumpul tidak mampu memadamkan walaupun sebuah neraka Allah. Tapi setitis air mata yang jatuh tumpahnya kerana takut pada Allah, mampu memadamkan seluruh nerakanya Allah. Ainani la tamassuhumun nar. 2 mata kata Nabi yang tidak akan dijilat, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah. Salah satunya Nabi kata apa? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis, tumpah keluar air mata ni, tumpah menitik. Takut nangis ni bukan nangis sebab putus cinta, kan nangis sebab hilang reta, kan nangis sebab kena buang kerja, tak. Nangis tu air mata keluar tu sebab takut pada Allah, sebab kenang dosa, kenang maksiat. Takutlah ya Allah, jangan kau marah aku ya Allah, jangan kau azab aku ya Allah, jangan kau seksa aku ya Allah. Takut ni, nangis dah. Maka kata Nabi, ainani la tamassuhumun nar. 2 mata ni Allah tak akan izinkan api neraka jilat. Allah tak akan bakar. Nangis tuan-tuan atas dunia. Ahli mahsyar minta ke Allah, ya Allah kami nak nangis. Allah kata nangis. Waktu tu seluruh manusia tuan, mahsyar ni akan dibanjiri dengan tangisan manusia. Nangis tuan-tuan, semua menangis. Manusia menyesal atas dunia, tak buat ibadat, tak taat ke Tuhan ni tuan-tuan. Hak kata tak tutup aurat, hak kata tak semayang, tak taat kepada Allah, tak buat ibadat, tak guna umur untuk buat amal soleh. Nangis. Kata ulama menangis, Nabi ceritalah hadis, mereka menangis sampai bila? Sampai kering air mata. Air ni nak keluar dah tak ada. Air tu nak nitik dah tak ada. Cukup kan menangis, tak lagi mereka minta. Tu tara kering air mata. Dah kering air mata, minta ke Allah, ya Allah bagilah kami menangis lagi. Allah kata menangis. Waktu tu kata ulama, yang keluar bukan air tapi darah. Nabi ceritalah dia. Nabi kata yang keluar waktu tu tuan-tuan bukan air dah, darah. Masing-masing dibanjiri dengan darah di wajah mereka. Menangis air mata darah. Sehingga kan Nabi sebutlah hadis, bernanah mata mereka. Anak kata banyaknya menangis tuan-tuan ke akhirat. Sebab apa? Nyesal. Atas dunia tak gaduh nangis. Atas dunia kerja gelak saja. Pantang buat lawak gelak. Atas dunia banyak pula tengok maharaja lawak, tak habis-habis duk gelak. Kita tuan-tuan akhir zaman ni hak kata program kat TV 2 lah. Melawak menyanyi, melawak menyanyi, menyanyi melawak. Tak melawak menyanyi, tak menyanyi melawak. Hak kata menyanyi pada kecil sampai ketua bangka. Daripada umur kecil sampai hak tak ada gigi pun boleh nyanyi lagi. Daripada idola kecil sampai ke lawan mah. Tak ada gigi nak nyanyi. Nak joget lagi. Hak melawak tak sah cerita. Ni. Bila banyak kata ulama, siapa yang memperbanyakkan gelak tawa di atas dunia, maka dia akan jadi manusia yang banyak tangisannya di akhirat sana. Nak kata boleh seronok ke akhirat, atas dunia banyakkan menangis. Nangis kita tuan. Duduk saja menangis kita. Kita ni kena sedar tuan. Kita banyak dosa. Jangan sedar kita ni macam malaikat, tak ada dosa. Kita banyak dosa. Siapa sini mengaku tak ada dosa? Mana ada lah. Semua kita dibanjiri dengan dosa. Semua kita memikul beban dosa. Maksiat masing-masing. Cuma orang tahu dengan orang tak tahu ya.
Kalaulah orang tahu aib kita, buruk kita, dosa kita, maksiat kita, orang pun tak mau kawan dengan kita. Hari ni orang boleh kawan dengan kita, peluk kita, salam kita, cium tangan kita. Pasal apa? Pasal mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, nak kawan dengan kita, tak usah kata nak kawan, bercakap pun belum tentu. Pasal hinanya kita dengan banyaknya dosa. Tiba-tiba kita hidup atas dunia boleh lekang daripada minta ampun, daripada dosa kita buat pada Allah. Boleh lupa nak istighfar. Boleh lupa nak minta ampun dengan Allah. Buat macam seolah-olah suci dari dosa. Kita mari masjid bukan semata-mata nak sembahyang jemaah nak. Kita mari masjid semata-mata di antara niat kita, di antara kaedah nak Allah ampun dosa kita. Selangkah kita mari masjid, Allah ampun dosa kita. Tujuan kita mari masjid bukan mata nak sembahyang, nak Allah ampun dosa Allah. Pagi ni kita duduk dalam masjid, lama mana kita duduk dalam masjid, lama itulah malaikat duk minta ampun tak dosa kita. Selama itulah Allah duk ampun dosa kita. Bukan suruh duduk saja, bukan suruh mari saja, dah. Allah nak ampun dosa kita. Kita baca Quran kan, bapa baca Quran bukan nak baca saja, nak Allah ampun dosa. Matlamat kita tuan-tuan sebagai manusia yang tak terlepas pada dosa, nak boleh mati dalam keadaan Allah ampun dosa kita tu ya. Kita ni kalau boleh nak mati dalam keadaan satu dosa pun tak bawa balik jumpa Tuhan, tu kita nak. Nak mati dalam keadaan sempat bertaubat, bukan hanya kita sempat bertaubat, Allah terima taubat kita. Bukan saja sempat minta ampun, Allah terima maaf kita. Ampun kita Allah terima, Allah padam dosa kita. Tu yang kita nak. Atau hari-hari kita minta kan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ataupun bihusnul khatimah. Ya Allah, matikan aku ya Allah dalam husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Apa tanda mati seseorang tu dalam keadaan husnul khatimah? Dia mati dalam keadaan Allah ampunkan semua dosa dia. Maka saya nak ajak tuan-tuan memperbanyakkan istighfar. Sepanjang hidup ni istighfar. Tuan-tuan, guru saya kata apa pun masalah yang mari dalam hidup kita, istighfar. Kita ada masalah dengan isteri kita, istighfar. Anak-anak kita tak mau dengar cakap kita, istighfar. Kita ada satu mari ujian, mari satu masalah hak kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak selesai, istighfar. Berat macam mana pun ujian, masalah yang Allah beri kat kita, kunci dia istighfar. Kerana dalam istighfar tu Allah tunai hajat kita. Allah mudah urusan kita dunia wal akhirah. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, jangan bazirkan umur kita tuan-tuan tanpa minta ampun pada Allah, tanpa beristighfar pada Allah. Duk saja-saja istighfar. Istighfar ni tak semestinya kena ambil wudu, nak 4-3 sejadah, duk atas 3 sejadah ambil tasbih istighfar. Tak. Duk tang mana boleh istighfar? Kita nak balik sekali kah? Tak motor sepanjang perjalanan kita sampai ke rumah istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Istighfar, istighfar. Sampai ke rumah berapa dah istighfar? Boleh kata 100 kali, alhamdulillah. Kita hak orang perempuan lah, ibu-ibu duk tengah-tengah masak tu, terus duk menyanyi lagu Aspadela, duk menyanyi lagu romantik-romantik piramid, tak payah tinggal dulu istighfar. Sambil duk ikan astaghfirullahalazim. Istighfar mudah. Siram pokok istighfar. Jalan kaki istighfar. Buat apa istighfar? Banyakkan istighfar. Lagi banyak kita istighfar waktu kita hidup, lagi banyak Allah tunai hajat kita waktu kita hidup. Nak Allah bagi hajat kita, nak Allah tunai hajat kita, kuncinya banyakkan istighfar pada Allah. Itu salah satu. Nombor 2, kalau nak Allah Ta'ala tunaikan banyaknya hajat permintaan kita, tolong orang. Tolong orang. Tuan-tuan, kita ada benda hak kita nak minta ke Allah, nak Allah tunaikan hajat kita, tolong orang. Jumpa orang susah, tolong dia. Sahabat kita susah, tolong dia. Lagi banyak kita tolong orang, lagi banyak Allah bagi tunaikan hajat kita. Tu kunci dia.
Ni kata ulama boleh pakai cuba. Nak mudah-mudahan kita tak bazirkan umur dan usia kita untuk buat benda hak tak ada faedah. Jadikan usia dan umur kita diliputi dengan perkara yang bermanfaat sahaja. Diliputi dengan perkara yang mengingatkan kita pada Allah, mengingatkan kita pada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara amalan tuan-tuan penutup jangan tinggal di akhir zaman, iaitu selawat ke atas Nabi. Lagi-lagi kita duduk dalam bulan Rabiul Awal ni. Sementara kita nak tunggu ceramah Piusik datang, selawat tuan-tuan. 22 ceramah dah. 22. Bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan banyakkan selawat atas Nabi. Insya-Allah Allah ampun dosa kita. Selawat ni satu amalan yang cukup hebat. Tidak ada amalan yang dia boleh mengampunkan dosa kita, mengangkat darjat kita, memberikan kita pahala yang berlipat kali ganda sebaik amalan selawat. Tu kata selawat. Sehingga kan ada ulama menyebutkan di antara amalan sunat yang paling afdal selawat. Kalau kita istighfar, Allah hanya ampun dosa kita. Tapi bila kita banyak selawat atas Nabi, Allah bukan sahaja ampun dosa kita, Allah beri pula pahala atas setiap ungkapan kita. Dan bukan itu sahaja, lagi banyak kita selawat, lagi tinggi maqam kita, martabat kita Allah angkat di sisinya. Lagi dekat kita dengan Allah. Ini kunci. Banyak selawat. Paling kurang tuan-tuan, selawat kita 100 kali sehari. Ni amalan tuan-tuan, selawat. Mungkin tuan-tuan duk baca tu panjang. Tuan-tuan amal ni selawat, namanya selawat dhamir. Ni diberikan oleh guru kami Syekhuna Syekh Nazrul Nasri hafizallahu ta'ala alaih. Selawat dhamir ni pendek ucapannya Allahumma salli alaih. Tu Allahumma salli alaih. Cuma dia mesti mula dengan baca ayat selawat tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ila akhir. Baca ayat tu dulu, maka selawat kita. Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih 100 kali. Kata ulama, siapa yang mengamalkan ni 100 kali dia baca lepas subuh, 100 kali dia baca lepas asar, Allah Ta'ala akan tunaikan 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat. Ini amalan paling simple. Nak selawat. Nak Allahumma salli alaih. Lepas subuh, baca lu ayat. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ila akhir. Lepas tu Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Kejap tuan, tak ada 5 minit habis dah. Lepas tu lepas asar, buat macam tu juga. Mula dengan ucapan ayat tu. Lepas tu Allahumma salli alaih. 100 kali ya. Baca 100 kali pagi, 100 kali petang. Kata ulama, Allah tunaikan dia hajat dia 30 hajat di dunia, 70 hajat ke akhirat. Banyak tu tuan-tuan. Maka nak Allah banyakkan lagi tunai hajat kita, banyak selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah sekadar tu sahaja peringatan hak dapat saya berikan, sampaikan pada diri saya sendiri dan ayah ibu semua yang mendengar pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memperingatkan diri kita yang sentiasa lalai dan leka pada Allah untuk jadi hamba yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, di luar sana tuan-tuan, macam biasa seperti mana Ustaz Syakir selalu duduk meniaga juga, di luar sana ada barang jualan daripada pondok dan mak tafis. Tuan-tuan boleh pergi tengoklah mana yang berkenan di hati, boleh membeli sambil menderma. Bantu sedikit sebanyak pondok dan mak tafis Tuan Guru Haji Siddiq Nur hafizallahu ta'ala alaih di Beruah Perak. Mudah-mudahan setiap pembelian kita, apa yang kita infak dan kita dermakan, menjadi saham akhirat kita bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, akhir kalam, mohon maaf terkasar bahasa, tersilap bicara, tersalah kata, tertinggi suara, terlebih masa dengan ayah ibu semua. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap kurang mari pada diri saya sendiri yang fakir lagi dhaif sudah adabnya. Hakikatnya baik buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ajak tentang kita istighfar sama-sama, boleh kan tuan-tuan? Astaghfirullahal azim alladzi la
القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واعف عنا يا الله يا الله يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allah, dan kami kau permudahkanlah urusan kami di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.